dia meriwayatkan hadis daripada Nabi, maka dia bercerita kepada para tabi'in, kamu tak nak tanya ke kenapa aku ceritakan hadis ni aku ketawa? Dia tengah cerita je, tak ketawa macam tu. Jadi dia kata, kenapa aku ketawa? Baik, mereka bertanya, apakah yang membuatmu tertawa? Nampak? Ibnu Mas'ud berkata, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Para sahabat, yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tertawa kerana sesuatu yang membuat ketawanya Tuhan alam semesta ini ketika hamba tersebut berkata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul dan kita diberi ruang, waktu, kelapangan untuk kita hadir pada malam ini. Lebih-lebih lagi kita diberi kesihatan dan juga kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat luangkan masa kita, kita dapat manfaatkan umur kita, kita dapat manfaatkan kesihatan kita ke jalan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi peluang dan kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita berjemaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu berjemaah, kita dibenarkan juga untuk salat Jumaat, dan kita juga dibenarkan untuk mengaktifkan majlis-majlis ilmu dekat tempat kita ni tuan-tuan. Dan pada penghujung bulan 9 hari itu dapat surat daripada JAIS, berita yang baik, iaitu dibenarkan lagi lebih banyak majlis-majlis ilmu. Sebelum ni dibenarkan hanya kuliah maghrib dan kuliah subuh saja. Sekarang ni dah dibenarkan kuliah duha, dibenarkan seminar, dibenarkan maksudnya program-program yang lebih panjang dan lebih bertempoh lama. Ini berita baik. Tak lama selepas tu kita pun dikejutkan dengan angka penyebaran COVID-19 yang agak mengejut. Kita merisaukan tuan-tuan, yang mana kita terus jaga SOP, terus taat pada pemerintah, yang mana alhamdulillah kerja keras pihak-pihak masjid mentaati perintah, menjunjung perintah keduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Kita jaga SOP, masuk kita scan, kita ambil suhu, dan begitu juga sanitize tangan kita tuan-tuan. Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi kluster masjid dan surau. Walaupun angka hari ini 300 lebih, agak tinggi juga ya. Sabah mencatatkan yang paling tertinggi sekali. Sekarang nombor 2 Selangor, hari ini 24. Sebelum ni nombor 2 Kedah. Kita risaulah nanti kalau tuanku tengok makin teruk Selangor, ranking nombor 2. Jadi dia minta diarahkan supaya masjid dan surau tutup, macam berlaku dekat daerah Kelang ni tuan-tuan. Kesian rakan-rakan kita ni yang mana dekat daerah Kelang tu, yang mana tak boleh sembahyang lah, main kat rumah, PKPD macam kita awal-awal dulu kan. Ini kita rasa kesian dan sebagainya, yang mana kalau kita tengok punca dekat Selangor, dekat Kelang ni tuan-tuan, tak lain tak bukanlah akibat sikap ketamakan manusia.
Tak fair kalau kita nak salahkan rakyat, tuan-tuan. Rakyat dah jaga sebaik mungkin lah. Langgar sikit-sikit tu kadang-kadang biasalah, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita yang jaga betul-betul ni, tapi disebabkan orang ni ya tak habis-habis nak rebut kuasa, nak ambil, ya tak tahu apa yang direbutkan, tuan-tuan, apa yang best sangat. Bak cerita gila kuasa lah. Ada orang politik sini, tuan-tuan. Kalau ada minta maaf lah. Kalau tak ada, kalau ada pun ada aku kisah. Tak ada. Entahlah dia menteri siapa tak boleh kena kritik. Boleh. Kalau rakyat kena denda, kena marah, kena bambu langgar SOP, menteri tak boleh kena kritik. Ahli politik tak boleh kena kritik. Ini time pandemik lah, melompat macam katak, pindah parti, yang seorang lagi tu bubar parlimen, bubar DUN dan sebagainya, habis. Bawa balik Semenanjung, teruk. Kes tertinggi, tuan-tuan. Biasa kalau kita tengok lah meninggal, kalau kes tu seminggu seorang, dua orang meninggal. Bahari tu ni, tuan-tuan, hari 6 orang meninggal dunia. Nampak? Yang dulu dekat seluruh negara, boleh dikatakan pantai timur lah yang dekat, yang konsisten ni belah-belah Lembah Kelang lah, 2-3 orang ni. Ya, sebelum PRN ni, tuan-tuan. Tapi sebelum PRN ni, negeri mana-mana lah, boleh katakan selain pantai timur ni memang boleh katakan tak ada lah zon hijau dah. Tiba-tiba muncul. Tanyalah punca daripada mana? Daripada Sabah lah, tuan-tuan. Duk sibuk sangat nak buat PRN, sibuk sangat nak buat tu. Ini kita bab kata orang, inilah, tuan-tuan, ya. Hidup kat dunia ni biasa kita akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan direjam. Lepas ni tak cukup kita minta perlindungan daripada Allah supaya kita tidak diganggu syaitan saja. Ya, lepas ni minta doa pada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan daripada Engkau, ya Allah, daripada syaitan yang direjam dan ahli-ahli politik yang kejam. Tambah sikit ni, tuan-tuan. Ini bab kata orang, ialah kita masih lagi jaga adab. Kita masih lagi bab kata orang, saya di dalam masjid, kalau Islam tak jaga adab, tak suruh kita jaga adab, memang saya maki lama dah, tuan-tuan. Inilah kekuasaan yang dikejar-kejar. Ini pun seorang lagi 13 hari bulan nak tuntut nak jadi PM. Lepas tu yang sana pula bubar parlimen, habis, tak tahulah. PRU 15 habis, kita tak tahu malapetaka apa datang kat Malaysia ni. Ya, puncanya apa? Punca ketamakan. Duk semua duk kejar, merajuk sikit, lompat parti, tak puas hati, lompat parti, claim majority dan sebagainya. Last yang merana siapa, tuan-tuan? Rakyat. Ini yang Nabi SAW kata, khizyun fil akhirah, penghinaan dekat akhirat. Kepimpinan yang dikejar oleh manusia, yang ditamak oleh manusia ni, tuan-tuan, dekat akhirat, penghinaan yang sangat hina. Kita dok baca tentang Sahih Muslim, keadaan orang dekat neraka macam mana, tuan-tuan? Bagaimana? Satu hari 50,000 tahun, tak takut ke? Nabi kata kepimpinan ni amanah. Sama ada yang merupakan kemuliaan dekat akhirat nanti kalau kita jalankan amanah. Kalau dok sibuk rebut, dok tamak, dok gila kuasa, kepimpinan merupakan satu jalan nak cari harta kekayaan, ini ke akhirat penghinaan sehina-hina yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tuan-tuan. Ini manusia ni, tuan-tuan. Ya, berlaku penyebaran COVID-19, kita tak tahulah macam mana. Dekat Sabah tu PKPD berentas badan, ya, pejabat tak boleh buka. Dekat Kelang tu pejabat tak boleh buka. Penjaja ketih terpaksa tutup kedai ni, tuan-tuan. Nak cari makan macam mana? Ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen ada masalah ke? Tak ada masalah. PKP, rakyat ada yang kena buang kerja, ada yang gulung tikar. Saya sendiri, tuan-tuan, bisnes travel, umrah habis, office tutup, mana mampu nak bayar, duit tak masuk, nak bayar sewa, nak bayar gaji pekerja, habis, tutup. Nak buat macam mana? Tapi syarikat adalah, hopefully bila dah buka balik, kita akan operasi balik lah, tuan-tuan. Nampak? Ya, rakyat kena buang kerja, kena gulung tikar. Ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli parlimen potong gaji tak? Kena potong gaji tak? Tak kena potong gaji, full payment. Dia sedaplah duduk goyang kaki, melangok macam tu, dapat allowance adun. Ahli parlimen, rakyat macam mana? Ini tak habis-habis, gila kuasa ni. Kita doalah, doa yang terbaik untuk negara kita. Dan kita
teruskan dengan SOP. Kita protect diri kita, kita protect ahli keluarga kita, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya janganlah kita terkena gejala macam ni. Mangsa kerakusan manusia yang tak semena-mena, tuan-tuan, berlaku dalam sejarah COVID-19 negara. Bayi umur setahun meninggal dunia, perempuan menangis tak menangis, sedih tak sedih, sebab tak sebab, tuan-tuan. Hari ini 6 kematian, kita tak tahu, dan macam-macam lagi lah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kebenaran. Jangan pula nanti tengok dia mencana naik lagi teruk, kita tak tahu. Maka kalau kita tak jaga SOP ni, kita tak tahu siapa yang datang kat kita ni. Tahta daripada zon merah datang semayang dekat surah As-Siddiq ni. Sebab tu SOP sangat penting. Dalam erti kata kita nak membendung gejala ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua ni, tuan-tuan. Lindungi daripada barah ataupun COVID-19 ni, dan kita minta Allah supaya Allah selamatkan Malaysia daripada pemimpin yang tak berhati perut, pemimpin yang betul-betul fikirkan perut masing-masing, fikirkan kuasa masing-masing, tak fikirkan rakyat. Semoga Allah memberi balasan kepada mereka, tuan-tuan. Paling tak pun kita tak minta doakan keburukan, kita minta supaya Allah bagi kesedaran kepada mereka. Ya, Allah buka kesedaran ni, tuan-tuan. Ya, Allah buka kesedaran dan Allah buka pintu hidayah. Kita sendiri yang berusaha untuk dapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tapi kalau orang yang tak nak berusaha, Allah dah bagi peluang, depan kamu tu ada jalan yang baik, jalan yang amanah, jalan yang ma'ruf, tapi pilih juga jalan ketamakan. Kita minta Allah bungkamkan orang macam ni, tuan-tuan. Susah nak teruslah. Ya, sebab dia tak nak hidayah. Kita minta yang masih lagi ada ahli politik yang betul-betul nakkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan supaya mereka terus menggarap hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Inilah kepentingan kalau kita dapat pemimpin yang baik. Sebab tu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, saya lupa Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan Ibn Uyainah, ataupun ada ulama salaf, saya lupa, kalau silap betul kan. Ya, yang penting ini riwayat salaf yang sahih, yang mana dia kata, ada orang tanya dia, wahai imam, kalau engkau ada satu doa yang mustajab, maksudnya kalau kau minta, garanti time tu juga dapat. Yang ada doa macam ni tuan-tuan, para nabi dan rasul. Macam kita ni tak semestinya ada. Ada yang ada, kalau dia sampai tahap dia ni wali Allah, kekasih Allah, dia boleh dapat macam tu. Dan apabila dia bertanya tentang perkara ini, tuan-tuan, dia ditanya, wahai imam, kalau engkau ada satu doa yang memang confirm 1000%, sekali minta Allah memang bagi, apa, tuan-tuan? Apa jawab imam? Imam Sufyan ini, dia kata, agak-agak kalau kita macam mana? Ya, tak payahlah, bagilah saya, ya Allah, bagi aku 10 bilion cukuplah. Bagilah, itu cukup dah, tak minta. So ada duit banyak, macam-macam boleh buat. Macam tu. Ya, bagilah aku harta 7 keturunan pun tak habis. Allah bagi, kaya macam Qarun, macam Fir'aun, tuan-tuan. Itu kita lah. Tapi Imam Sufyan Ibn Uyainah, dia kata apa? Kalau aku ada satu doa yang garanti mustajab, dia kata aku minta doa supaya Allah mengislahkan, memperbaikkan para pemimpin. Itu je doa dia. Dia tanya, kalau aku ada doa mustajab, aku doa pada Allah, minta supaya Allah baik-baikkan pemimpin kita, itu saja. Orang tanya, kenapa doa pada pemimpin? Kenapa tak minta doa untuk sendiri? Dia kata, sebab apa? Kalau pemimpin baik, rakyat akan baik. Kalau pemimpin yang betul-betul soleh, maka insya-Allah rakyat akan soleh ni, tuan-tuan. Tapi kalau pemimpin tamak haloba, duk kejar harta, duk kejar kuasa dan sebagainya, maka apa dapat? Yang rosak rakyat, yang berana rakyat, yang hancur rakyat. Sebab itulah, tuan-tuan, penting, ya, penting. Bak kata orang, kita tak adalah nak maki, kita kritik. Bak kata, apa ni, hina pemimpin. Tak hina, kita kritik. Dia bukan maksum, kita bukan kritik Nabi. Nabi tak boleh dikritik, Nabi maksum. Selagi mana dia manusia, apatah manusia biasa, tuan-tuan. Pemimpin, menteri ke siapa, kita kritik. Tapi kritik kita gunakan cara beradab lah, tuan-tuan. Sekarang bukan masa lagi kritik, kena ban, kritik kena ban. Ini budak-budaknya cara lah, budak-budaknya cara. Kritik pun tak boleh, hati koyak ni, tak boleh kena kritik. Come on lah, ya. Tapi kalau yang kritik maki-maki tu kita tak setujulah. Itu tak bagusnya, tuan-tuan, ya. Tapi kritik keras, biasalah, tuan-tuan, itu biasa. Ya, kita doakan pemimpin kita, tuan-tuan. Setiap kali kita sembahyang, doakan mereka supaya mereka jadi baik.
Ya, nak lagi yang pilih sekarang ni bukan kadang-kadang orang yang boleh dipercayai ni tuan-tuan. Di sistem demokrasi budak 18 tahun boleh mengundi dah sekarang. Budak 18 tahun matang tak matang, tu terang cakap lah, matang tak matang. Ya, boleh dipilih tak? Adakah dipilih ikut rasional? Tu terang je. Bagi saya tak cukup matang. Betul? Masih kebudak-budakan lagi. Ya, bukan kita nak merendahkan tu. Kita pernah merasa 18 tahun. Kita tahu kita pun ada sepupu sepapak kawannya 18 tahun. Kita tengok pemikiran dia macam mana. Kadang-kadang dia memilih pemimpin yang dia undi itu bukanlah ikut neraca kematangannya, tapi lebih kepada benefit dia dapat. Menteri ni boleh bagi aku iPhone, tu. Dia tak fikir pasal agama, tak fikir pasal kebaikan masyarakat. Ni boleh bagi ni. Itu yang kita risaukan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mukaddimah lepas geram nama dia tuan-tuan. Ya. Lepas geram, lepas geram lah. Memang geram lah, kita marah. Memang marah, sungguh-sungguh marah ni tuan-tuan. Ya. Ala kulli hal, kita marah pun tak adalah menjurus kepada keganasan. Itu tak boleh. Ya, kita wajib taat pada pemerintah. Wajib taat, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Daripada zaman ke zaman, itu pesan Nabi SAW. Taat iaitu kita ikut perintah pemerintah. Nabi kata selagi mana pemerintah itu salat, taat padanya, walaupun dia sebat belakang kita ni tuan-tuan. Selagi mana perintah yang dia suruh itu tidak melanggar syarak, so wajib kita taat. So taat mesti wajib, tetapi kritik tak ada masalah. Zaman Sayyidina Umar, perempuan duk berdiri depan kritik depan orang ramai. Sayyidina Abu Bakar dikritik oleh para sahabat, pemimpin ketika itu. Dia khalifah, dia kena kritik. Kritik biasa ni tuan-tuan. Ni kadang-kadang orang salah interpretasi, taat tak boleh kena kritik. Mana boleh? Ia bukan Nabi. Betul tak? Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian hadis, iaitu hadis yang ke-88. Ya, pada hadis yang lepas kita sudah bincangkan hadis yang ke-89. Ya, kalau dimaklumkan, saya ingat nak bawa fotostat yang baru, tapi yang mulia Tuan Raja dia kata tak payah, dah jumpa dah. Wallahu alam macam mana, ya. Wallahu alam. Tapi tak apalah, kalau tak ada tu saya bacakan jugalah. Tapi dia kata ustaz tak payah bawa lagi, dah jumpa dah naskah tu, ya. Wallahu alam. Baik, hadis panjang saya baca sekali lalu dan saya terjemahkan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, ada riwayat daripada Anas bin Malik dan diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ini maksudnya Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Mas'ud. Itu riwayat sahabat dengan sahabat. Baik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang seorang yang terakhir masuk ke dalam syurga adalah seorang lelaki yang mana dia berjalan, kadang-kadang dia berjalan dan kadang-kadang dia tersungkur, dan kadang-kadang dia termakan oleh api neraka. Ini nak ceritakan golongan yang terakhir sekali masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka yang mati dalam keadaan Islam, yang tidak murtad, yang tidak terbatal imannya walaupun ahli maksiat, tapi akhirnya dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak cerita tentang bagaimana orang yang terakhir masuk ke syurga Allah, yang mana dia berjalan, Allah dah lepaskan dia, Allah tarik dia bawa keluar daripada api neraka, dan dia berjalan menuju ke syurga. Berjalan tu dalam keadaan yang lemah, kadang-kadang berdiri tegak, kadang-kadang terjatuh. Maksudnya walaupun dah keluar daripada api neraka, tetapi masih lagi ada kesan-kesan siksaan, kepedihan itu sendiri, ya. Jatuh naik, dan walaupun dia sudah lepas daripada api neraka, ada kala api neraka datang menyambar dia. Maksudnya betapa dahsyatnya api neraka, bukan saja kepanasan dan nyalaan api neraka tu berada dalam neraka sampai bawa keluar tuan-tuan. Katakanlah gaung neraka ni dia naik atas, ya. Kalau naik atas tu, kalau ikut sifir kita ni tuan-tuan, dah selamat dah, tak kena dah. Tetapi walaupun dia berada di zon selamat, betapa dahsyatnya nyalaan api neraka tu tuan-tuan, boleh menyambar tempat yang selamat. Oh, dahsyat tak dahsyat? Nampak tu, ya.
Dan kita nak tahu bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana tingginya api neraka ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya, Nabi SAW kata yang mana kedalaman gaung neraka tu boleh mencapai 70 tahun. Nampak tu? Baling batu, ya, nak sampai ke dasar neraka ni tuan-tuan mengambil masa 70 tahun. Ya. Bayangkan kalau orang umur dia 60 tahun. Lama nak tunggu 60 tahun tu, macam-macam daripada zaman dia tadika, zaman sekolah rendah, universiti, bercinta, berkahwin dan sebagainya. 60 tahun. Sekarang berapa Tuan Haji? Umur saya 60 tahun. Batu yang dibaling ke dalam gaung neraka tu tunggu lagi 10 tahun baru dia sampai. Lagi 10 tahun Ustaz, tak tahulah umur saya panjang ke tidak. Tak tahu. Lama, panjang. Itu gambaran betapa dahsyatnya neraka, berapa dalamnya neraka itu sendiri. Ya. Baik, faida ma jawaza iltafata alaih, dan apabila dia melepasi kawasan yang lebih selamat, maka dia menoleh. Menoleh kepada disebutkan apa? Dia menoleh ke api tersebut seraya berkata, dia menolehlah, dia tengok api tu. Takut api tu kena lagi kat dia kan. Ya. Baik, dia kata apa? Faqala tabarakalladzi najjani mink laqad a'tani Allahu syai'an a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Ya. Lalu dia berkata apa? Maha suci Allah telah menyelamatkan aku darimu, iaitu daripada api. Maka Allah telah memberi sesuatu kepadaku yang mana dia tidak pernah memberikannya kepada orang yang awal dan akhir. Maksudnya inilah dia rasa bila dia dapat selamat daripada api neraka, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, Allah dah memberi aku keselamatan daripada api neraka. Seolah-olah dia kata lepas daripada api neraka pun satu nikmat yang sangat besar, sampai dia kata nikmat ini seolah-olah tak ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang terdahulu dan mereka yang terkemudian. Macam tu sekali tuan-tuan. Baik, faturfa'u lahu syajaratun fayaqulu ay rabbi adnini min hadhi syajarah fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Maka tiba-tiba lepas dia berkata macam tu, Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya satu pokok yang telah diangkat. Berdekatan dengan dia ada pokok yang dikeluarkan. Wah, ya subhanallah. Ya, dekat akhirat nanti tuan-tuan, kalau kita tanam pokok, tunggulah berapa lama nak hidup ni tuan-tuan. Pokok sana besar tu paling kurang 10 tahun baru dia bertinggi. Ya, 10 tahun dulu kecil je pokok tu. Tapi dekat syurga, dekat akhirat, Allah bagi izin sekejap saja dia membesar. Maka pokok itu diangkat, fayaqulu wahai Tuhanku, rendahkanlah pokok ini supaya aku dapat berlindung daripadanya. Nampak tu? Ya, apabila seseorang keluar daripada api neraka, kepanasan api neraka tu masih terasa. Ya, suasana keliling tu masih terasa, maka dia mengharapkan supaya pokok itu dapat datang melindungi dia. Dia minta, ya Allah, rendahkanlah pokok tu supaya aku dapat berteduh di bawahnya. Sebab apa? Menunjukkan panas di sekeliling tu. Selagi mana tak masuk syurga, selagi itulah kita tak rasa nikmat. Kita pernah sebut bagaimana sifat padang mahsyar, betapa panas ni tuan-tuan. Betapa panas. Itu belum masuk neraka lagi, yang mana tak ada tempat berteduh, tak ada tempat kita nak duduk untuk menyelamatkan diri daripada keterikan yang amat sangat yang tak dapat dibayangkan. Ya, ya Allah, sebab kat luar ni walaupun api neraka tak ada, tapi luar ni panas. Aku mengharapkan pokok itu direndahkan supaya bayang-bayangnya dapat aku berlindung. Dan ya, wa asyraba min ma'iha. Kat pokok ni tuan-tuan, dekat daun-daun dia ada tampungan air. Dalam riwayat, daun tu kita bayangkan daun pokok yang sangat indah, yang sangat cantik, dekat daun itu ada air. Kalau minum ni tuan-tuan, takkan dahaga sampai bila-bila. Subhanallah. Nampak tu? Ya, dia kata bukan saja berlindung, tetapi aku mendapat minum airnya. Fayaqulu Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala respon, membalas balik, ya bani Adam la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Dia kata, wahai anak Adam, jikalau aku bagi aku nikmat ni, iaitu engkau berlindung di bawah pokok ini, dan begitu juga aku memberikan nikmat air itu, adakah kamu akan meminta selain daripada itu? Ya, baik, sebab masa pun tak ada, saya baca terjemahan teruslah.
Saya tak baca Arab, saya terjemah terus lepas ini supaya lebih senang dan menjimatkan masa. Ya dah? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, kalau aku bagi engkau rendang dengan pokok ini dan air untuk minum, adakah nescaya kamu akan meminta selain daripadanya kepadaku? Maka dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Maksudnya tidak, maksudnya aku dapat ni pun jadilah, dia kata dapat ni pun dia jadi. Maksudnya lalu dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak meminta selain daripada itu, sedangkan Tuhannya memberikan uzur kepadanya kerana dia melihat sesuatu yang dia pasti tidak dapat menahannya. Maksudnya bila dia keluar ni tuan-tuan, nak ceritakan nikmat syurga ni terlalu banyak, terlalu besar. Bila kita tengok tu, dah lama bayangkan duduk dalam api neraka, tak dapat air, tak dapat nak minum dengan air kahak, air longkang, air nanah dan sebagainya. Tiba-tiba dapat air yang sejuk, dapat berlindungan daripada api neraka, daripada panas terik. Maka apa saja yang dapat, itulah dia kata tak dapat lain pun tak apalah. Ini sifat manusia ni tuan-tuan. Ya, kita dalam keadaan dahaga yang amat sangat, air paip pun jadilah. Bila dah minum air paip, nampak pula fresh orange, nak pula fresh orange. Dapat fresh orange, lepas tu tak minta lain dah. Apa? Okey, dah minum fresh orange. Dah minum fresh orange, nampak pula teh 3 layer. Pun nak minum juga. Itulah manusia. Jadi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tahu dia ni berjanji tak akan minta lain, nanti dia akan minta lain. Dia akan minta lebih daripada itu. Sebab apa? Dia berjanji, sebab apa? Dia tak tertahan apa yang dia nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tak pernah dapat. Baik. Lalu pohon tersebut didekatkan kepadanya, lalu dia berlindung pada naungannya dan minum dari air itu. Allah pun tunaikan permintaan dia. Dan dia kata, sebelum itu aku janji tak minta selain daripada ini. Duduk bawah pokok dan dapat minum air pun tak apa, tak masuk syurga pun tak apa. Itu dia kata. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diangkatlah sepohon pokok lain yang lebih bagus daripada yang pertama. Jadi Allah sengaja nak uji dia. Lepas pokok tu, Allah tumbuhkan lagi pokok yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih nyaman, dan airnya jauh lebih sedap daripada yang pertama. Baik, apa kata hamba ini? Maka dia berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah pohon ini kepadaku agar aku dapat minum dari airnya dan berlindung dengan naungannya. Aku tidak akan meminta kepadamu selainnya. Nampak tu? Tadi berjanji dah, kalau dapat pokok pertama, takkan minta pokok kedua. Tapi bila nampak pokok kedua, dia pun lupa janjinya dulu. Ya Allah, bagilah aku pokok tu pula. Ya, lepas ni dapat pokok tu, aku tak minta lain daripada itu. Okey. Baik, apa jadi selepas itu tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta selainnya? Allah tanya, minta pula tadi janji, tak nak minta yang lain. Dapat pokok pertama tu cukuplah, buat apa nak pokok yang kedua pula? Ya. Baik, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, boleh jadi jika engkau mendekatkannya kepadamu, nescaya kamu meminta hal lainnya. Maksudnya kalau aku dah bagi pokok yang kedua ni, nanti kau minta yang lain pula. Nampak tu? Allah cuba nak uji dia lah. Lalu dia berjanji untuk tidak meminta kepada Allah selain itu. Dia kata, ya Allah, dah cukup dah. Dapat pokok nombor 2 ni cukup dah. Ya, cukup. Dan yang mana aku tidak akan meminta lain. Dalam hadis ni tuan-tuan, apa yang kita boleh dapat? Ya, yang kita boleh dapat bahawa dekat akhirat nanti nafsu manusia tidak ditarik. Nafsu manusia tetap dikekalkan. Ya. Kalau tak ada nafsu, macam mana manusia boleh rasa sakit, boleh rasa lapar, boleh rasa dahaga? Ya. Apatah lagi bila dekat akhirat dia tengok syurga, dia punya nafsu tu meluak-luak sehingga lupa janji dia tuan-tuan. Nampak tu? Dan dalam ini tuan menunjukkan bahawa hadis ni ulama kata dekat akhirat nanti kita tidak ada pentaklifan. Kita tidak ada dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum syarak. Dekat dunia ni penuh dengan tanggungjawab hukum-hukum syarak. Kita kena sembahyang, ya, kita kena tinggalkan benda-benda yang haram. Antaranya kalau dekat dunia, kalau kita berjanji, kita wajib menunaikan. Tapi dekat akhirat tak ada pentaklifan, tak payah sembahyang, tak payah bayar zakat,
Tak payah penat-penat nak bangun subuh, relax semata-mata. Nampak? Ya, itulah disebutkan. Pasal apa? Dekat dunia kita sudah lama bersusah payah. Kalau kita orang saleh lah, minta kita tergolong daripada insan yang terpilih untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dekat akhirat ni, kalau kat dunia kalau kita berjanji, langgar janji, berdosa lah tuan-tuan. Dah jadi sikap seperti mana Nabi SAW sebut tanda-tanda orang munafik apabila berjanji dia khianat, dia langgar janji dia. Tapi dekat akhirat dah tak ada lagi dah. Langgar janji, dah janji, langgar lagi, Allah tak marah. Tapi dekat dunia ni ujian kita itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi kata lagi, sedangkan Tuhan yang memberikan keuzuran kepadanya kerana dia melihat sesuatu yang mana dia tidak akan mampu menahan dirinya. Maksudnya Allah tak marah dilanggar janji dekat akhirat. Pasal apa? Nafsu tak tertahan melihat betapa hebatnya nikmat yang Allah sediakan dekat syurga, nikmat dekat akhirat. Maka tak apalah, seperti mana disebutkan bahawa tanggungjawab kita beragama tidak ada dekat akhirat nanti. Bila masuk syurga dah tak payah sembahyang dan sebagainya, termasuklah ya. Dia kata, habis Ustaz, dekat akhirat nanti dekat syurga ada ke menipu? Kata tidak ada tanggungjawab agama, tak ada sembahyang, tak ada pelanggaran dosa. Jadi ke dekat akhirat orang nak menipu ada ke? Dekat syurga, dekat syurga kita pun tak terfikir nak menipu dah tuan-tuan. Dekat dunia ni kita nak menipu pasal apa? Kita nak jaga diri kita, nak selamatkan diri kita. Kita menipu pasal apa? Untuk kita angkat diri kita. Kita menipu pasal apa? Untuk kita dapatkan kekayaan. Baru kan Macau scammer tu tak? Artis pun terlibat. Oh, dia punya kaya, subhanallah, duk makan duit orang. Menipu lah tu. Dekat syurga nak tipu apa? Apa nak direbutkan tuan-tuan? Allah bagi, ya Allah, pujalah cukup banyak. Ya, Allah bagi, rahmat Allah maha luas, nak bagi nikmat kepada kita ni tuan-tuan. Satu hadis saya ambil lah tuan-tuan. Nabi SAW sebut, man sallat nata asyarata rak'atan fi yawmin wa laylah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat sunat sehari semalam 12 rakaat, ya, sehari semalam 12 rakaat, Allah akan bina satu istana untuk syurga. Itu satu hari. Kalau setahun 365 hari, hari-hari konsisten dia buat 12 rakaat, tak kira lah. Yang penting 12 rakaat, tak termasuk solat fardu. Maka cukup 12 rakaat, 2 dapat satu istana. Bayangkan setahun dia dapat 365 istana. Apa lagi nak tuan-tuan? Apa lagi nak tipu? Apa lagi nak apa? Tak ada chance nak tipu lagi dah. Tak ada chances kita nak membunuh orang. Kita ni jealous bunuh orang. Tak ada sifat dengki tu, tak ada. Semua dapat Allah bagi sampai kita dah Allahu Akbar. Tak tahu cakap macam mana dah. Ya, sampaikan kita beratus-ratus istana. Kat dunia ni dapat satu istana pun payah. Rumah biasa pun hutang berapa tahun, 20 tahun dan sebagainya. Tak senang. Betul tak? Ya. Nanti orang tanya, Ustaz, banyak sangat istana tu dekat akhirat, nanti nak buat apa? Banyak-banyak. Saya kata kalau banyak sangat tu sewakanlah. Sewa kat siapa? Sewa kat malaikat. Kalau tak ada pun jual kat orang lah. Ni tanya saya pula, manalah saya tahu kat akhirat nak buat apa. Pandai-pandailah kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa banyak kita dapat tu, satu kehidupan yang kita tak ada rasa apa, kebosanan. Tak ada rasa bosan. Kita akan sentiasa rasa, ya Allah, apa ya, kita kat sini ni tuan-tuan, kereta kita beli ni tuan-tuan, setahun 2 tahun, alamak, keluar kereta baru, bosanlah kereta ni, nak cari kereta lain. Itu nafsu kita. Dekat akhirat tak ada perasaan macam tu. Tak pernah ada sekelumit kebosanan pun apabila kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi. Lalu Allah mendekatkan pohon tersebut untuknya sehingga dia dapat berlindung dengan naungannya dan minum dari airnya, iaitu pokok yang kedua. Lagi sedap, lagi cantik pokok dia, lagi nikmat, ekor dia lagi sejuk. Nampak? Ya. Baik, kemudian pohon lain diangkat untuknya di sisi syurga. Ada satu pokok. Maksudnya diangkat, ada pokok yang lagi dekat. Dan pokok yang ketiga pula duduk betul-betul bersebelahan dengan syurga. Dan pokok ketiga itu lebih baik daripada pohon yang kedua dan pohon yang pertama. Ya. Baik. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepadaku pohon ini agar aku dapat berlindung dengan naungannya dan minum dari airnya. Aku tidak akan meminta kepadamu hal lainnya. Nampak tu? Dah lupa dah 2 janji sebelum ni. Janji pertama diingkar, janji kedua diingkar.
Dah bila dapat yang kedua ni, dapat pokok ketiga, nampak dia minta pokok ketiga pula, dan dia berjanji sekali lagi. Dah 2 kali langgar janji dah. Kali ketiga, kalau aku dapat pokok ni aku tak minta lain. Inilah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah kamu berjanji kepadaku untuk tidak memintaku selainnya?" Kena janji dah. Dia menjawab, "Ya, memang benar wahai Tuhanku. Kali ini aku tidak akan meminta kepadamu selainnya." Nampak tu? Ya, sedangkan Tuhan kamu memberikan keuzuran kepadanya kerana dia melihat pada dirinya sesuatu yang mana dia tidak dapat menahan dirinya. Maksudnya Allah faham. Ya, dia langgar janji sebab hati tak tertahan-tahan, tak tertahan yang teramat sangat. Tak boleh kita nak kata apa. Ya, kalau kita bernafsu dekat dunia ni, nampak tu kita boleh tahan. Ya, itu kekuatan jiwa kita. Sebab apa? Nikmat dunia ni tak adalah hebat macam mana sekalipun. Sebab tu ada manusia boleh tahan. Itu pun ada yang tak tahan, tuan-tuan. Dekat akhirat nanti dengan keindahan, ya Allah, tak tahu nak cakap apalah, tuan-tuan. Tak dapat dibayangkan. Nabi kata, "Mala ainun ra'at." Kita tak pernah tengok dengan mata kita. Wala udhunun sami'at. Tak pernah didengar oleh telinga kita. Kalau kita bayangkan cantik macam mana tu, ya Allah, lagi cantik sanalah. Ada satu tempat dekat Netherlands, kita tengok tu cantik, dengan rumahnya cantik, rumah cottage cantik, tepi jalan dengan air tenang, ya, dengan itiknya, rumput menghijau, cantik sungguh lah. Ya, tengok dekat Instagram gambar-gambar dekat Switzerland ni, tuan-tuan, ya Allah, cantik sungguh lah kita nampak, dengan menghijaunya, ya Allah, tak tahulah, dengan air terjun dia, tuan-tuan, itu kita dah rasa cukup cantik. Kalau syurga tak tahulah beribu-ribu kali ganda ni, tuan-tuan, tak dapat kita bayangkan. Ya, baik, kita tengok tempat-tempat macam tu boleh jadi motivasi jugalah kepada kita, supaya kita dapat menggambarkan kita target dekat akhirat, kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kecantikan dekat dunia ni, kalau ikutkan, nothing lah, tak ada apa-apa pun sebenarnya, tak adalah hebat mana, tapi syurga jauh lebih besar. Baik, jadi Allah tahu dia memang tak dapat menahan janji ni sebab tak tahan tengok nikmat yang lebih besar. Tak boleh nak kawal langsung. Kat dunia boleh, dekat syurga tak boleh nak kawal, tuan-tuan, terlalu susah. Ya, baik. Lalu Allah mendekatkan darinya. Ketika Allah mendekatkan dirinya, maka dia mendengar suara penduduk syurga, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, masukkan aku kepadanya." Nampak tu? Dah azan, ya. Kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita sambung sedikit lah. Kita habiskan hadis ini, insya-Allah. Baik, kita bagi laluan azan.
Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tammati was-salatul qa'imah Muhammadin wassalatul fatilah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil masa sedikit, ya. Baik. Jadi disebutkan di sini tuan-tuan, bila dia pergi dekat pokok ketiga yang lebih cantik, lebih sedap, yang kita kata minum tu takkan dahaga dia punya sedap tu, jangan cakap lah. Bila dekat pokok ketiga kebetulan memang bersebelahan dengan syurga, dia dengar suara ahli-ahli syurga. Nampak tak? Belum tengok lagi tuan-tuan, dengar saja, baru dengar suara ahli-ahli syurga. Dengar saja dia punya cemburu tu lain macam. Hadis ni nak cerita, belum tengok lagi tuan-tuan, belum tengok dalamnya, dengar bagaimana happynya tuan-tuan, kita tak tahulah nak gambarkan macam mana. Ya, kadang-kadang kita dapat tengok, kita dapat baca bagaimana ekspresi seseorang. Kita tengok dia punya happy tu, saya dapat faham macam mana kegembiraan awak tu, saya faham. Kita boleh baca. Kita nak ekspresi tu susah, tapi kita faham. Dan kita tengok kesedihan seseorang tu, sedih sungguh ni. Aku tahulah tengok muka ni bukan sedih yang buat-buat punya, memang real punya sedih. Macam itulah dia tak tengok syurga, dia dengar suara saja, ya Allah sedapnya syurga ni, macam tu sekali. Baik, respon mendengar suara penduduk syurga, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah aku kepadanya, masukkan aku di dalamnya. Masukkan aku maksudnya dalam janji ketiga dah, masuk yang keempat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai anak Adam, apa yang mampu membuatmu tidak meminta lagi kepadaku? Ya. Dah bagi dia ketiga dah. Tak ada pokok yang terbaik, inilah pokok terbaik. Apa lagi kau nak? Apa lagi kalau aku bagi yang kau takkan meminta-minta? Ya. Baik. Dia menjawab, wahai Tuhanku, adakah engkau memperolok-olokkan aku sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Ya, dia kata, ya Allah, engkau ni kutuk aku ke, menghina aku ke? Ya. Sebab sifat menghina ni memang ada sifat yang mana disebutkan salah satu daripada sifat-sifat Allah. Ya, al-mudhil. Allah berhak untuk menghina sesiapa sekalipun, sama ada dekat dunia ataupun dekat akhirat. Orang yang buat jahat, Allah ada bagi penghinaan dekat dunia ni tuan-tuan. Balasan Allah bagi, Allah malukan dekat dunia. Maksudnya sifat menghina itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni sifat yang mana kita tak boleh nak tiru. Kecuali ada syarat-syarat kita nak menghina tu, ada syarat-syarat yang dibahaskan oleh para fuqaha. Ya, sama juga sifat sombong hanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh ambil sifat ini. Tapi kalau sifat pemurah, sifat yang mana Allah ni maha lembut, kita boleh ambil, kita wajib tiru. Ya, tapi Allah yang dirasakan bahawa Allah peli dia, Allah memperolok-olokkan dia, maka dia kata, ya Allah, janganlah kutuk aku, jangan hina aku. Ya, adakah engkau menghina aku sedangkan engkau Tuhan sekalian alam semesta? Lalu Ibnu Mas'ud tertawa. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, dia pun ketawa. Ya. Baik, seraya berkata, tidakkah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu yang membuatku tertawa? Ya. Dia meriwayatkan hadis daripada Nabi, maka dia bercerita kepada para tabi'in, kamu tak nak tanya ke kenapa aku ceritakan hadis ni aku ketawa? Dia tengah cerita je, tak ketawa macam tu. Jadi dia kata, kenapa aku ketawa? Baik, mereka bertanya, apakah yang membuatmu tertawa? Nampak? Ibnu Mas'ud berkata, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Para sahabat, yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tertawa kerana sesuatu yang membuat ketawanya Tuhan alam semesta ini ketika hamba tersebut berkata-kata. Maksudnya Ibnu Mas'ud dia ketawa sebab dia meriwayatkan daripada hadis ini, ketika Nabi meriwayatkan hadis ini, Nabi ketawa. Dan ketika Nabi ketawa, sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau ketawa ketika menceritakan hadis ini? Nabi kata, aku ketawa sebab aku meriwayatkan hadis ini dan Allah mendengar kata-kata orang yang dah berjanji berkali-kali itu, yang mana dia kata, ya Allah, adakah engkau memperolok-olokkan aku sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Dia kata ketika itu Allah ketawa. Da'ikar Rabb, Allah ketawa. Ya. Dan ketawa ni tuan-tuan sudah tentu mazhab ahli sunnah wal jamaah tidak menyifatkan sifat ketawa Allah seperti makhluk. Tidak.
Jangan pula dia kata Allah itu ketawa, oh Allah tu ketawa nampak gigi, mulut senyum, ya, terbahak-bahak. Tidak. Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi Nabi ketawa sebab Nabi adalah manusia. Di sini ada beberapa pentakwilan di sisi masyarakat, di sisi ulama. Ya, ada dua mazhab. Pertama, ulama salaf. Zaman-zaman 3 kurun pertama mereka tidak mentakwilkan dan mereka tidak mensifatkan ketawa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ketawa Allah hanya Allah saja yang tahu maknanya. Serah, itu namanya akidah tafwid. Manakala ulama khalaf yang terkemudian, ya, sebab apa masyarakat makin tak faham bahasa Arab, makin jauh daripada pemahaman nas yang betul, maka ulama terpaksa mentakwilkan supaya apa? Untuk mengelakkan umat daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ada beberapa pentakwilan, ada mengatakan bahawa ketawa ini maksudnya redha Allah yang paling tinggi sekali. Kan? So bila kita ketawa ni tuan-tuan, maksud kita suka. Suka maksudnya redha. Betul tak? Kalau kita tengok gelagat anak kita, kita tahu ka. Bukan lawak mana pun, tapi kita suka anak kita buat macam tu. Dan bila kita tahu bagaimana anak kita tu beri kejayaan yang baik, kita menangis. Menangis tu bukan maksudnya sedih, tapi kegembiraan. Macam tu juga ketawa ni memmaksud Allah redha dengan dia. Walaupun dia dah berjanji banyak kali, walau bagaimanapun nak tunjuknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab ada sekelumit keimanan yang masih berbaki dalam jiwanya, Allah tetap redha dengan dia. Ya, jadi kenapa Nabi ketawa? Ketawa dalam konteks manusia. Bukan ketawa nak menggambarkan Allah tu ketawa. Tak boleh. Ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ada tangan. Allah bercakap tak gunakan lidah. Allah bercakap tak perlukan mulut macam kita. Allah tak perlukan huruf, Allah tak perlukan perkataan. Allah tak perlukan tangan, Allah tak perlukan kaki. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, ini kita faham. Ya. Baik, ini cara yang kita sebut sebagai hadis musalsal. Periwayatan hadis disunatkan. Kalau riwayat hadis berdasarkan cara perawi itu meriwayatkan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan daripada Nabi secara ketawa, maka dia riwayatkan pada sahabat, daripada tabi'in pun juga secara ketawa. Begitu juga Anas meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, dan Anas juga meriwayatkan secara ketawa juga. Begitu juga sampai, sebab itu ada satu disiplin namanya hadis musalsal. Hadis musalsal bi musafahah, meriwayatkan hadis ketika mana Nabi bersalam, hadis pakai serban. Itu adalah hadis bil mahabbah dan sebagainya, menyebut inni uhibbuka, aku mencintai kamu, aku menyayangi kamu. Dia disiplin, sebut seperti mana cara Nabi sebut dulu, diwarisi, itulah cara dia meriwayatkan hadis. Baik. Okey, baik. Nabi kata aku tertawa kerana ketawanya Allah Tuhan semesta alam ketika hamba tersebut berkata, adakah engkau memperolok-olokkan aku? Ya, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak memperolok-olokkan kamu, akan tetapi aku mampu untuk melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki. Maksudnya, ya, walaupun dalam keadaan ini hamba Allah, manusia yang terakhir sekali masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ketika dia mati tu ada iman sekecil-kecil iman, dia tak pernah murtad. Orang macam ni tuan-tuan tak pernah sembahyang, tak pernah bayar zakat, tak pernah apalah, tapi tak pernah murtad. Kalau ikutkan tuan-tuan, dia punya kedudukan hampir sama seperti orang kufur. Samalah tuan-tuan. Orang kufur pun tak sembahyang, tak bayar zakat, tapi membezakan dia ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah balas dengan begitu dahsyat. Dan dalam riwayat ini tuan-tuan, lelaki yang keluar kali terakhir ini dikeluarkan sebelum pada masanya. Katakanlah dia ada beberapa tahun lagi nak duduk dalam neraka, tapi ihsan Allah, Allah keluarkan dia. Maksudnya, ya, bab kata orang, Allah nak buat apa saja itu kehendak Allah. Tak ada siapa yang boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Bab kata orang, insan ini patutnya masuk neraka, tapi dengan ihsan Allah, Allah berhak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan menunjukkan bahawa kita masuk ke syurga Allah berdasarkan rahmat Allah, bukan disebabkan hebatnya amalan kita ni tuan-tuan. Kalau nak cerita hebatnya amalan kita ni, memang tak hebat manalah. Sembahyang tadi pun tak khusyuk ke tidak, duk ingat sana, ingat sini. Ya, ini sembahyang isyak pun tak tahu ingat makan ke tidak. Kadang-kadang kita sedekah tu ikhlas 100% ke tidak. Itu semua tidak menghalang untuk Allah menerima ni tuan-tuan. Yang penting Allah nak tengok komitmen kita dalam beribadah.
Dengan ibadah itulah insya-Allah datang rahmat Allah yang nak dikirakan sepatutnya amalan kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala memang tak terlawan tuan-tuan. Tapi disebabkan rahmat Allah maha luas dan Allah maha berkehendak dan Allah berhak untuk melebarkan rahmatnya seluas-luasnya walaupun kita tak layak sekalipun. Ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, dan hadis ini menunjukkan bahawa betapa sayangnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hambanya walaupun seumur hidup tak pernah taat pada perintah Allah, tak pernah taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bernasib baik, meninggal tak murtad, meninggal tak terbatal iman dia, tapi kena cuci kau-kau dalam neraka, tapi dikeluarkan awal masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang tak beriman pada Allah sekalipun, Allah tetap sayang kat dia. Allah bagi nikmat macam-macam dekat dunia, tapi sayang, tetap memilih kekufuran, tidak ada apa-apa pilihan, kekal selama-lama di dalam api neraka. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita habis tentang perbicaraan tentang hadis pada hari ini. Walaupun panjang, alhamdulillah kita dapat berbincang dengan baiknya. Ya, sebenarnya kalau nak bincang lagi panjang, banyak kita nak kupaskan ni tuan-tuan. Ya, tapi masa tidak mengizinkan. Insya-Allah ada rezeki kita sambung pada sesi akan datang pada bulan hadapan. Dan kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesilapan, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.